Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya sihat dan ceria di samping keluarga. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi pembelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Jom murid-murid, kita lihat apa si kembar Upin dan Ipin sembang di sebelah. Agaknya, inilah semua yang Opa nak suruh doktor periksa. Agaknya lah. Untuk orang-orang tua. Kita tak payah kot sebab kita kecil lagi. Amalan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal. Menaiki tangga, menyapu, mengemas rumah, berkebun, senaman, berlari, berbasikal. Ini semua hari-hari kita buat. Jadi, kita dah amalkan gaya hidup sihatlah. Okey, Upin dan Ipin dah amalkan gaya hidup yang sihat. Anak-anak murid Ustazah macam mana pula ya? Baiklah murid-murid, inilah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bidang jawi bertemakan badan sihat hidup ceria. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada halaman 47 dan 48. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, membaca teks berdasarkan tema amalan hidup sihat dengan betul. Kedua, membina teks berdasarkan tema amalan hidup sihat dengan betul. Dan ketiga, menulis teks berdasarkan tema amalan hidup sihat dengan betul. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 47. Okey, ikut Ustazah baca sama-sama. Sebelum tu kita tengok dulu soalan di bawah. Kita cuba baca dengan intonasi yang betul. Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesiti? Murid-murid faham apa maksud obesiti di sini? Okey, obesiti bermaksud kegemukan. Okey, jawapannya ada di atas. Yang pertama, kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Contohnya boleh dilihat di situ, bermain telefon sepanjang masa, menonton televisyen sepanjang masa. Okey, kedua-dua perkara ni sebenarnya boleh melekakan kita, boleh buat kita lupa ataupun kita rasa malas untuk melakukan perkara-perkara berfaedah yang lain. Kedua, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Okey, contohnya di situ belajar silat, berenang ataupun contoh lain berkuda, memanah dan sebagainya. Okey, ketiga, banyakkan aktiviti seperti berjoging, bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Okey, yang ini Ustazah yakin dan percaya semua anak murid Ustazah memang suka aktiviti tersebut. Okey, yang keempat, lakukan aktiviti sihat untuk mengeluarkan peluh. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Okey, kalau murid tengok contoh di situ ada solat. Okey, solat ni sebenarnya merupakan salah satu senaman yang baik untuk tubuh badan kita. Di samping kita dapat pahala ibadah, tubuh badan kita juga akan lebih sihat kerana mendapat manfaat daripada pergerakan-pergerakan ketika solat. Okey, contoh yang lain di situ menyiram pokok bunga, mengemas rumah ataupun contoh-contoh lain yang boleh diambil yang sesuai, yang boleh membuatkan tubuh badan kita rasa lebih sihat. Okey. Okey, seterusnya murid-murid boleh rujuk muka surat 48 ikut Ustazah baca. Okey, 5 amalan hidup sihat. Pertama, pengambilan makanan sunnah. Okey, mengamalkan pemakanan sunnah seperti madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda,
susu kambing dan lain-lain yang kaya dengan pelbagai khasiat, mampu membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan untuk kekal sihat. Okey, kalau murid tengok di situ, Ustazah ada gariskan beberapa perkataan. Itu adalah perkataan pinjaman bahasa Arab dan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, tengok contoh perkataan pinjaman bahasa Arab. Sunnah, habatus sauda, khasiat dan sihat. Okey, dan satu perkataan pinjaman bahasa Inggeris iaitu nutrient. Okey, amalan hidup sihat yang kedua ialah beriadah dan bersenam. Okey, rajin beriadah dan bersenam menjadikan jantung sihat dan kuat. Sisa toksin dalam badan pula akan keluar melalui peluh dan membolehkan darah mengalir dengan lancar. Okey, perkataan pinjaman bahasa Arab ada satu, beriadah. Okey, kata asal dia riadah. Okey, kemudian perkataan pinjaman bahasa Inggeris, toksin. Okey, kemudian amalan hidup sihat yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Okey, pemeriksaan kesihatan berkala jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Okey, kat situ ada juga satu, kesihatan. Okey, buang imbuhan, kita ambil kata dasar dia iaitu sihat. Okey. Seterusnya, elakkan perbuatan negatif. Okey, perbuatan seperti merokok, minum arak atau pengambilan dadah perlu dijauhi untuk kekal sihat. Arak dan dadah bukan sahaja haram di sisi agama Islam, tetapi juga merosakkan sistem serta organ dalaman yang membawa kemusnahan diri, keluarga dan negara. Okey, di situ ada juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris, negatif, sistem dan organ. Okey, untuk pinjaman bahasa Arab, sihat, haram dan Islam. Okey, yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Tahun 2020 dunia digemparkan dengan ancaman maut virus COVID-19. Kita dinasihatkan supaya peka dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal adalah antara kaedah terbaik memutuskan rantaian wabak ini. Okey, di situ ada juga perkataan pinjaman. Okey, tengok pinjaman bahasa Inggeris, virus, COVID dan fizikal. Dan perkataan pinjaman bahasa Arab, nasihat, dinasihatkan, ambil perkataan dasarnya, nasihat, kata dasar. Okey, buang imbuhan, apitan. Okey, kemudian kaedah dan wabak. Okey, jadi murid-murid, 5 amalan hidup sihat ini kita boleh jadikannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita masuk kepada tugasan pada hari ini. Okey, guna buku tulis Ulum Jawi. Jangan lupa tulis hari, tarikh dan tajuk pada hari ini. Tugasan 1, arahannya, kelaskan perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okey, kat mana nak dapatkan jawapan? Okey, boleh rujuk semula muka surat 48. Okey, kat situ ada banyak. Jadi Ustazah cuma nak 5 perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan 5 perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, tugasan yang kedua pula, arahannya, susun perkataan menjadi ayat yang betul. Okey, susun perkataan menjadi ayat yang betul. Setelah murid-murid selesai membuat kedua-dua tugasan, murid-murid perlu menghantar tugasan tersebut kepada guru pendidikan Islam kelas masing-masing untuk disemak jawapan, sama ada secara dalam grup kelas ataupun secara personal.
Untuk akhirnya, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, hargailah nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita sebelum datangnya kesakitan. Sekian sahaja dulu perkongsian daripada Ustazah pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi kita di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.